Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Faris bin Muhammad Azran. Nombor Mesri 054191. Okey, hari ini saya akan bentangkan mengenai pengenalan kerajaan tempatan. Okey, apa yang kita dapat simpulkan ataupun apa yang kita dapat faham daripada pengenalan daripada kerajaan tempatan ni. Okey, konsep kerajaan tempatan dia ni meliputi bidang yang agak luas. Seseorang itu akan memerlukan perkhidmatan kerajaan tempatan sepanjang hayatnya. Sudah diketahui bahawa hal ehwal berkenaan tanah di dalam perlembagaan persekutuan dijelaskan di bawah senarai negeri. Dan oleh yang demikian, segala bentuk hal ehwal berkenaan tanah dan adalah terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri untuk mentadbirnya. Perkara yang berhubung dengan kerajaan tempatan pula diperuntukkan di bawah bidang senarai negeri, iaitu jadual ke-9 butiran 4 dalam kurungan A di bawah perlembagaan persekutuan. Okey, terdapat dua bentuk pentadbiran tempatan. Okey, yang pertama, sistem pentadbiran pejabat daerah. Yang kedua, struktur kerajaan tempatan. Pada umumnya, unit-unit kerajaan tempatan tersebut dipertanggungjawabkan dengan tugas mengawasi kesihatan awam, mengutip hasil dan melakukan kerja-kerja kejuruteraan seperti pembaikan jalan dan longkang. Penyusunan semula kerajaan tempatan di Malaysia merupakan satu usaha yang dibuat untuk memperkasakan struktur organisasi semua penguasa tempatan yang ada di negara ini. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish bin Ahmad Nazari. Nombor matrik 052322. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan perkembangan awal kerajaan tempatan. Baiklah, kerajaan tempatan. Sistem kerajaan tempatan yang diamalkan di Malaysia telah pun diwarisi daripada British yang memerintah tanah Melayu sejak lebih 2 kurun lamanya sebelum kemerdekaan yang dicapai oleh Malaysia, iaitu pada tanggal 31 Ogos 1957. Maka kerajaan tempatan yang telah ditubuhkan pada permulaannya telah bermodelkan sistem yang wujud di Britain sendiri. Malah dalam kaji selidik yang lebih mendalam telah mendapati bahawa kebanyakan undang-undang dan peraturan yang wujud ketika itu telah menyamai undang-undang Inggeris. Tetapi dalam peredaran masa dan perubahan zaman dari zaman, ciri-ciri unik sosio-budaya tempatan telah pun mula mempengaruhi perjalanan kerajaan tempatan di Malaysia sendiri. Baiklah, seterusnya. Sebuah badan yang dipanggil Majlis Penilaian, iaitu Council of Assessors, telah ditubuhkan di Pulau Pinang pada tanggal 1801. Majlis ini diberi peranan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan bandar. Hal ini juga seterusnya membawa kepada penubuhan kerajaan tempatan di negara ini. Majlis-majlis tempatan kemudiannya dibentuk di Melaka, diikuti dengan negeri-negeri Melayu yang lainnya sehingga ke Sarawak dan juga Borneo Utara. Pihak British telah memperkenalkan juga menganjurkan pilihan raya kerajaan tempatan. Pihak British telah memperkenalkan pelbagai undang-undang yang terdapat dalam kerajaan tempatan Indonesia. Sebagai contoh, Ordinan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1950 memberi kuasa kepada majlis-majlis negeri tempatan untuk menganjurkan pilihan raya sendiri. Pada penghujung era penjajahan British, terdapat sejumlah 289 majlis di tanah Melayu
selepas kemerdekaan yang dicapai pada tahun 1957, kuasa ke atas kerajaan tempatan diletakkan ke atas senarai negeri masing-masing. Seterusnya, kita pergi kepada dekad 60-an. Pasca kemerdekaan merupakan zaman yang amat mencabar bagi majlis-majlis tempatan ini sendiri. Kerana apa? Kerana permasalahan dalaman berkaitan pentadbiran dan politik yang dihadapi oleh kerajaan tempatan dan juga konfrontasi antara Indonesia terhadap penubuhan Malaysia sendiri pada tahun 1963 telah memaksa pergantungan pilihan raya kerajaan tempatan itu sendiri. Pergantungan ini dilakukan melalui dua peraturan, iaitu Peraturan Kecemasan, iaitu Peraturan Penggantungan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1965 dan pindaannya pada tahun yang sama. Sejak dari itu, kita dapat lihat kerajaan tempatan di Malaysia tidak lagi melangsungkan pilihan raya walaupun sistem ini telah berkembang di dalam keseluruhan sistem kerajaan di Malaysia. Baiklah, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmir bin Halid, nombor metrik 052357. Tugas saya menerangkan tentang struktur organisasi kerajaan tempatan. Dalam hierarki sistem pentadbiran kerajaan Malaysia, kerajaan tempatan berada pada kedudukan kelompok peringkat yang ketiga. Jadi, sudah menjadi kebiasaan penduduk masyarakat Malaysia bahawa pelantikan keahlian kerajaan tempatan dipilih sama ada individu tersebut merupakan ahli-ahli politik dan ketua-ketua jabatan teknikal di peringkat daerah. Sebagai badan berkuasa, kerajaan tempatan seharusnya memainkan peranan mereka dan bertanggungjawab untuk menyelaras, mengurus dan mengawal penggunaan serta aktiviti-aktiviti yang dapat memajukan tamadun masyarakat di Malaysia. Oleh yang demikian, struktur organisasi telah dirancang. Sebagai contoh, sesebuah kerajaan tempatan diketuai oleh Yang di-Pertua Majlis, Datuk Bandar atau pegawai daerah. Ahli-ahli majlis selalunya akan dilantik bagi tempoh 3 tahun oleh kerajaan negeri. Pelantikan setiap organisasi harus menepati ciri-ciri tertentu. Sebagai organisasi yang digelar pegawai daerah, harus pelantikannya oleh kerajaan negeri dan hanya boleh disandang oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Selain itu, ciri-ciri bagi setiausaha adalah merupakan pegawai utama yang memastikan kelancaran pentadbiran kerajaan tempatan. Bagi organisasi ahli-ahli majlis, mereka akan diberikan tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya 3 tahun. Setiap penguasa tempatan memiliki sekurang-kurangnya 8 jawatan kuasa bagi setiap penguasa tempatan. Antara contoh-contoh jawatan kuasa yang telah diwujudkan ialah Jawatan Kuasa Keindahan dan Kebersihan, Bandar, Kewangan, Perlesenan, Lalu Lintas serta Perancangan. Terdapat 3 fungsi jawatan kuasa penguasa tempatan, iaitu menyedia dan merancang pembangunan. Penguasa tempatan bertanggungjawab dalam membincangkan isu dan masalah berkaitan tugas-tugas penguasa tempatan. Selain itu, penguasa tempatan berfungsi dalam menyediakan kertas kerja berkaitan kegiatan penguasa tempatan untuk jangka masa yang panjang sebelum mendapat kelulusan daripada Majlis Penguasa Tempatan. Di samping itu, organisasi seperti Pegawai Pentadbir Utama berfungsi dalam memainkan peranannya pada setiap urusan pentadbiran. Oleh yang demikian, beliau akan diberikan kaki tangan yang dilantik oleh penguasa tempatan bagi membantunya agar dapat memudahkan kerja-kerja pentadbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ikram bin Arif Basyah, nombor metrik 052355. Baiklah, saya akan menyambung seterusnya. Isi yang seterusnya ialah berkaitan perkembangan sebelum kemerdekaan, iaitu
kerajaan tempatan ini. Jadi sistem pemerintahan kerajaan tempatan Malaysia ni diwarisi dari sejak zaman Inggeris lagi. Yang di mana Inggeris ini seperti yang kita tahu, dia telah menjajah tanah Melayu sekitar lebih 2 abad lah sebelum Malaysia ni mencapai kemerdekaan pada pada 31 Ogos 1957. Disebabkan oleh itu, kerajaan perbandaran yang ditubuhkan pada awalnya dibuat berdasarkan Inggeris lah. Dibuatkan sistem-sistem British. Bahkan setelah penyelidikan yang teliti tentang sistem ini, ditemukan sebahagian besar sistem ni, sebahagian besar undang-undang dan peraturan yang berlaku pada waktu tu memang sangat berbeza, sangat dekat dengan hukum bahasa Inggeris. Tapi selepas zaman berlalu, ciri-ciri berbeza yang menggambarkan sosial budaya tempatan mula mempengaruhi arah pentadbiran kerajaan tempatan Malaysia itu. Jadi sekitar tahun 1801, Majlis Penilai ditubuhkan di Pulau Pinang. Tugas majlis itu ialah merancang dan melaksanakan pembangunan bandar yang telah diserahkan kepada Dewan. Akibatnya sistem pemerintahan tempatan negara mula terbentuk. Jadi seperti contoh Melaka, di mana adalah yang pertama menganjurkan majlis tempatan ini lah. Diikuti dengan negara-negara Melayu Sarawak, Borneo Utara dan Borneo Utara lah. British telah mengaturkan pemilihan pemerintahan tempatan. Seperti contoh Ordinan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan pada tahun 1950 yang memberi kuasa kepada majlis tempatan untuk mengatur pilihan rayanya sendiri. Selepas itu, Ordinan Kerajaan pada tahun 1952 yang membenarkan penduduk menganjurkan majlis tempatan mengikut keperluan. Jadi tanah Melayu dia mempunyai sejumlah 289 majlis tempatan pada akhir era penjajahan British itu. Jadi kuasa pemerintahan tempatan diletakkan dalam senarai negeri setelah merdeka pada tahun 1957. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Nazri, nombor metrik 052308. InsyaAllah saya akan teruskan dengan fungsi kerajaan tempatan pada masa kini. Okey, sistem kerajaan tempatan di Malaysia ini dijalankan berlandaskan 2 prinsip, iaitu prinsip alta vires dan general competence. Yang pertama, prinsip alta vires ini menetapkan bahawa penguasa tempatan hanya berfungsi mengikut tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh undang-undang sahaja. Manakala prinsip general competence pula memberi kuasa kepada penguasa tempatan menjalankan sebarang kegiatan dengan syarat penguasa tempatan itu mampu membiayai kegiatan tersebut. Okey, tambahan pula peranan dan fungsi penguasa tempatan ini meliputi tugas-tugas wajib dan tugas menurut budi bicara mereka. Okey, tugas-tugas wajib ini seperti pengumpulan sampah, penyelenggaraan lampu-lampu jalan dan juga aktiviti berkaitan dengan kesihatan awam. Manakala fungsi budi bicara pula termasuklah peranan pembangunan seperti menyediakan kemudahan-kemudahan awam, taman-taman rekreasi, perumahan dan juga kegiatan-kegiatan perdagangan.
Okey, selain itu, tugas dan peranan PBT ni dikategorikan kepada 4, iaitu melibatkan alam sekitar, orang awam, sosial dan pembangunan. Okey, untuk alam sekitar ni tugas mereka melibatkan penyelenggaraan dan penambahbaikan kawasan persekitaran di bawah bidang kuasa mereka. Ia meliputi perkhidmatan seperti pembersihan, pengumpulan dan pembuangan sisa pepejal, perparitan, pembetungan dan lain-lain lagi. Okey, melibatkan orang awam pula, PBT berperanan dalam perkhidmatan rumah penyembelihan, perkhidmatan veterina, pengangkutan, kawasan-kawasan pengkebumian dan juga tempat membakar mayat. Okey, PBT juga bertanggungjawab menguruskan sistem kebersihan dan sisa pepejal, membersihkan parit dan jalan-jalan. Okey, yang ketiga untuk sosial. Okey, beberapa kawasan perbandaran yang lebih besar dan membangun turut menyediakan kemudahan sosial seperti pusat penjagaan anak-anak, klinik-klinik di bawah program kesihatan, ambulans dan juga kenderaan jenazah. Selain itu, PBT juga turut menyelenggara air pancut, menyediakan pencahayaan jalan-jalan awam dan kemudahan-kemudahan lain. Okey, yang keempat untuk pembangunan ni iaitu menurut budi bicara PBT lah. Dalam aspek ni PBT mengalami sedikit kekangan disebabkan oleh kekurangan sumber kewangan dan kemampuan fizikal yang menyebabkan menghalang mereka daripada melakukan aktiviti pembangunan di kawasan mereka. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Wazir. Nombor matrik 052337. Baik, insyaAllah untuk video ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kesimpulan ataupun rumusan menyeluruh daripada hasil kerja bertulis kami yang mana bertajuk Sejarah Perkembangan Kerajaan Tempatan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan membentangkan kesimpulannya. Kesimpulannya, menerusi perkembangan kerajaan tempatan, secara menyeluruh kami dapati bahawa dari segi sejarah perkembangannya dan juga pengurusannya adalah sangat jelas makluman penubuhannya serta fungsi yang ada padanya dalam membantu rakyat. Ini kerana secara tak langsung mereka ini berfungsi dalam membantu kerajaan pusat di peringkat pusat dalam usaha untuk melicikkan pentadbiran dan juga memastikan sesuatu perancangan dan juga prosedur sesuatu perkara itu dapat dijalankan tanpa mengalami sebarang kesukaran. Hasil perbincangan ini juga kami amat menekankan berkenaan dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada kerajaan tempatan itu, baik dari segi prinsip dan juga dari segi bidang kuasanya khususnya, yang mana kerajaan tempatan ini diberikan tanggungjawab yang besar terhadap mereka dalam memastikan rakyat di kawasan pentadbiran mereka terjamin baik dalam apa jua keadaan. Mereka juga bertindak ke atas sesuatu perkara itu bukan secara sewenang-wenangnya, tetapi mereka mengikut prinsip dan juga kuasa yang ada, yang mana dipertanggungjawabkan ke atas mereka, seperti menggunakan prinsip ultra vires dan juga prinsip general competence. Oleh itu dapat disimpulkan
kita perlulah bersama berganding bahu dalam memastikan keamanan dan juga keharmonian kawasan setempat kita terjaga dengan wujudnya kerjasama antara kerajaan tempatan dan juga rakyat di bawahnya. Baiklah, itu saja kesimpulan yang saya dapat simpulkan melalui video ini. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.